Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita walaupun masih dalam suasana awal Syawal selepas selesai cuti tempoh hari, tapi kita teruskan kuliah kita seperti biasa lah ya, insyaAllah. Kita pada malam ni insyaAllah akan sambung surah yang seterusnya selepas pertemuan yang lalu. Sebelum Ramadan tempoh hari kita menyudahkan perbahasan pada surah Al-Insan. Jadi malam ni insyaAllah daripada 40 ayat surah Al-Qiyamah kita bahas bahagian pertama, iaitu 15 ayat pertama dalam surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة walau alqa ma'adhirah. Maksudnya, daku yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, dan daku yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali yakni akan dirinya. Apakah manusia menyangka bahawa kami yakni Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya selepas dahulu ianya mati. Bahkan kami mampu bukan saja menyusun tulang belulang, tetapi menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus, dan dia bertanya, yakni sambil mengejek, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbeliak yakni ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat untuk lari? Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dan juga tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi ke atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan bermacam-macam alasannya. Sadaqallahul azim. Jawatan kuasa ibadat, imam-imam, para muazzin, jawatan kuasa tadbir, tuan pengurusi, ketua-ketua biro jawatan kuasa surau,
alim ulama, tuan-tuan guru, asatizah, para murabbi, tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala temu lagi pada malam ni. Walaupun pada Ramadan yang lalu kita telah diperingatkan dengan antaranya gesaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling banyak diperingatkan kepada kita tentang peringatan supaya kita memastikan diri kita bukan saja dapat memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama dapat memastikan tingkatan itu dapat dicapai menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, iaitu manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah manusia yang bertakwa. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang diperingatkan juga seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr. Peringatan takwa dikaitkan dengan persiapan menghadapi hari kebangkitan. Seperti mana yang difirmankan pada ayat yang ke-18 surah Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan memerhatikan akan dirinya apa yang dia telah sediakan, yakni dari amalannya, sebagai bekalan bagi menghadapi hari esok, iaitu hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kalian kerjakan. Tingkatan ataupun peringatan takwa itu juga diiringi dengan peringatan supaya kita mempersiapkan diri bagi menghadapi hari dan kehidupan yang paling dahsyat dan kekal abadi, iaitu hari kiamat, seperti yang kita insya-Allah akan bahas pada malam ni. Dan walaupun surah Qiyamah ni mempunyai 40 ayat, tetapi daripada 40 ayat itu juga diperingatkan dengan satu ayat yang juga mempunyai kaitan dengan apa yang kita telah banyak diperingatkan dalam bulan Ramadan tempoh hari. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, iaitu khususnya pada ayat yang ke-13. Pada hari itu, iaitu hari kebangkitan dan hari kiamat itu, manusia akan diberitakan akan apa yang dia telah lakukan ataupun apa yang dia telah kerjakan, yang akan memberikan kesan hasil, sama ada menjadi bekalan pahala dan kebajikan yang membawa keselamatan dan keuntungan di hari kiamat, ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan surah ini akan menjadi pengukuhan kepada apa yang telah kita diperingatkan pada bulan Ramadan, dan peringatan itu mudah-mudahan akan menjadi dorongan dan juga nasihat serta motivasi berguna kepada diri kita untuk kita terus berusaha mempersiapkan diri bagi menghadapi hari yang paling banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu. Kita tengok daripada surah ni, dari sudut namanya disebut dengan surah Al-Qiyamah, sesuai dengan perkataan yang disebut pada ayat yang pertama. Dalam Al-Quran, Yaumul Qiyamah juga disebutkan dengan bermacam-macam hari. Yaumul Akhirah ataupun
Yaumul apa ni? Dan macam-macam nama lah. Al-Ghashiyah, At-Tamah, As-Sakhah, Al-Haqqah, macam-macam nama. Tetapi hakikatnya adalah perkara yang sama, cuma dikaitkan dengan bermacam-macam sifat saja. Contohnya kalau hari kiamat, kiam ni biasa dulu kalau sekolah agama, ingat di sekolah agama. Kalau kita sekolah biasa, teacher masuk kelas, biasanya ketua kelas akan sebut stand up, bangun. Kan, good morning teacher dan macam itulah. Kalau bahasa Melayunya bangun, assalamualaikum cikgu, bangun, stand up. Tapi kalau kelas agama ke kelas Arab, ketua kelas akan sebut qiyam, bangun, qiyam lah, qiyamah. Hari manusia akan dibangunkan, hari manusia akan dibangkitkan, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Terutamanya orang yang sudah mati dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kubur mereka. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia itu tidak mengetahui yang dia akan dibongkar keluar daripada kuburnya? Dan wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Setelah ditiupkan sangkakala, yakni sangkakala yang kedua, maka bangunlah manusia daripada kubur, keluar beramai-ramai menuju Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di padang mahsyar. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Keluarlah manusia beramai-ramai, yakni bangkit mereka daripada kuburnya menuju Allah Subhanahu wa taala, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan dan dipertontonkan akan apa dulu yang telah dia laksana dan dia kerjakan dekat dunia dahulu. Ini perkataan kiamah. Kiam, bangun. Kalau surah Ghashiyah disebut hari Ghashiyah, ataupun hari apa kita panggil tutup. Ghashiyah ni menutup. Pada hari itu ditutup peluang untuk bertaubat kepada Allah, kerana pintu taubat sudah tidak terbuka lagi pada masa itu. Itu macam-macam nama lah yang disebutkan. Okey. Kemudian surah ni adalah surah Makkiyah. Sudah tentulah Makkiyah kerana menyentuh tentang asas agama. Hal-hal usuluddin, perkara-perkara usul dan asas dalam agama. Cuma ada perkara yang menarik. Bila sebut tentang hari kiamat, perkara-perkara yang menyentuh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan oleh Allah ataupun menjadi peringatan utama dalam ajaran agama, maka kebiasaannya adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di fasa dakwah Nabi SAW ketika berada di Makkah, ataupun mudah sebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka belum ada negara lagi, belum ada taklifan dan tanggungjawab untuk mengurus tadbir negara dan kuasa politik seperti di Madinah nanti. Jadi ayat-ayat usuluddin ataupun asas-asas agama inilah yang menjadi dominasi ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ataupun menjadi perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan dahulu di dalam dada dan pengetahuan manusia untuk diperkuatkan semula asas dan kepercayaan agama mereka setelah lama dahulu tidak diperingatkan oleh datuk nenek moyang mereka selepas kewafatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dahulu pernah memberikan pendidikan dan pengajarannya di bumi suci Makkah. Dan selain daripada Makkiyah ni, banyaklah ayat-ayat asas-asas agama seperti hari kiamat ni. Tetapi ada juga masa dan keadaan di mana surah-surah yang menceritakan tentang usuluddin ini ataupun hal-hal akidah ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika fasa dakwah Nabi nanti dekat Madinah. Antaranya boleh kita tengok surah Zalzalah. Kalau kita tengok surah Zalzalah itu, surah yang ke-99 tu, surah Zalzalah ni memang terang-teranglah cerita pasal hari kiamat, hari kehancuran dunia dan juga hari kebangkitan manusia. Sehinggalah kepada perkara penting yang akan berlaku dekat hari kebangkitan tu nanti, ialah
Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan manusia beramai-ramai, kemudian dihimpunkan untuk dipertontonkan akan apa yang dulu dia buat dekat dunia. Kerana di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingatkan adanya isu amalan manusia akan dicatat dan dimuatkan di dalam bukunya yang khas. Amalan-amalan yang baik dicatatkan pada buku yang tertentu, begitu juga amalan yang sebaliknya. Dan amalan yang dicatatkan ini, yang direkodkan ini, seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Infitar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana malaikat Jibril alaihi salam, ataupun minta maaf, malaikat kiraman katibin, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi setiap diri kalian ataupun manusia itu adanya malaikat yang mencatatkan, iaitu kiraman katibin, malaikat yang mulia mencatatkan, dan mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia itu. Buku ni akan diserahkan kepada manusia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, dan juga akan dibentangkan. Dan manusia ketika melihat buku tu tak boleh nak cakap apa lagi dah, tak boleh nak bantah, tak boleh nak tak boleh nak persoal lagi dah. Kerana buku yang terlampau jelas sangat, seperti yang disebut dalam surah Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dibentangkan buku catatan amalan, maka terkejutlah orang-orang yang melakukan kesalahan di dunia dahulu, sambil dengan takjub mengatakan, buku apakah ini? Kerana tidak tertinggal langsung di dalam catatannya, walaupun perkara-perkara yang kecil pun semuanya dicatatkan. Itu antara yang disebutkan tentang buku. Kemudian nanti cerita yang mengikut fasa-fasanya lah. Ini yang sebut dalam zalzalah tadi. So zalzalah ni walaupun cerita hari kiamat, cerita tentang buku catatan amalan yang akan dibentangkan kepada manusia itu, ianya disebutkan oleh ulama tafsir diturunkan oleh Allah SWT di Madinah. Antara tujuannya ialah untuk membugarkan semula peringatan manusia ketika berada di fasa dakwah di Madinah yang sibuk. Masa Madinah ni sibuk sikit lah kerana mengurus takbir negara, dan dalam masa yang sama menghadapi bermacam-macam isu dalam mengurus takbir sebuah negara yang berdaulat. Ada orang tak puas hati dengan kita, orang serang kita, orang lawan kita. Masa Nabi duduk Madinah ni, boleh kata setiap tahun ada je perang. Nabi duduk Madinah 8 tahun saja, tapi disebutkan lebih kurang 30 peperangan yang Nabi SAW terpaksa hadapi ketika mengurus takbir Madinah selama 8 tahun. Sibuk-sibuklah urus takbir itu. Ada masa Allah turunkan juga ayat-ayat akidah ataupun macam ayat-ayat makiyah untuk segarkan semula peringatan manusia untuk menghadapi persiapan hari kiamat. Sedikit daripada kandungan surah ini secara umumnya disebutkan seperti yang disebut tadi, surah makiyah menyentuh tentang asas-asas agama, keimanan dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan, serta perkara yang berkait dengan petanda awal kematian dan perihal. Selain ada lafaz sumpah yang agak menarik dalam surah ni, pertama Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat tu sendiri. Biasa kita dengar Allah SWT sumpah dengan kejadian-kejadian dan ciptaan-ciptaan yang secara umumnya nampak remeh, tetapi mempunyai kesan yang sangat besar, manfaatnya kepada kehidupan di seluruh alam ni, ataupun di dunia dan juga di seluruh alam ni. Allah bersumpah demi contohnya bulan, demi siang, demi malam. Semua ada kelebihan dan juga keutamaan dia. Sesuatu yang tidak mampu diciptakan oleh mana-mana pihak, sesuatu yang tidak mampu diurus takbir oleh mana-mana pihak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Begitu jugalah Allah bersumpah dengan hari yang begitu dahsyat ini, iaitu hari kiamat. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala
bersumpah dengan apa yang disebut sebagai nafsul lawamah. Kita biasa dengarlah perkataan nafsu ni ada beberapa peringkat ya. Ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah, juga ada nafsu lawamah, nafsu mulhamah, dan macam-macam nafsu. Nanti kita akan bahas dalam tafsirnya nanti. Selain daripada tu, surah ni juga ada menceritakan tentang mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan secara terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada teguran khusus atau ada teguran khusus daripada Allah kepada Nabi. Terutamanya menyentuh tentang situasi yang Nabi ataupun cabaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa hadapi. Menjadi seorang rasul dan juga dalam masa yang sama memikul bermacam-macam taklifan yang penting. Sudah tentulah dia akan memberi kesan kepada situasi kehidupan harian Nabi SAW. Nabi kalau kita tengok balik dalam sama ada di Makkah ke ataupun di Madinah lah. Cuma surah ni Makkah. Tak apalah, dalam keadaan Nabi duduk di Makkah, selain daripada menjadi rasul, Nabi juga adalah manusia biasa. Nabi pun kena laksanakan tugas hakiki baginda sebagai seorang ketua keluarga contohnya. Ketua keluarga, suami, ayah, nak kerja juga, cari rezeki, nak jaga rumah tangga juga, urusan harian bersama dengan masyarakat, macam-macam urusan. Kita macam tu jugalah. Kita pun nampak macam tak adalah besar taklifan kot, tapi macam mana pun sibuk juga. Kadang kalau hal-hal anak pun calang-calang, hal anak sekolah, hal anak sakit. Sekarang ni anak sakit sajalah. Minggu ni risau anak dekat sekolah lah, tengah panas ni kan. Semalam dapat mesej petang tu, bang, anak dah muntah. Saya risau dah, anak muntah. Ni semua simptom-simptom dah, risau dah. Minggu lepas sakit mata pula, pun viral juga sakit mata minggu lepas. Anak dah berair mata. Dia tengah itu kerisauan tu, nak urus, nak pergi klinik ke sebagainya kan, kerja lagi dan sebagainya. Ini memberi kesan. Apatah lagi dalam keadaan Nabi melaksanakan tugasan harian sebagai manusia biasa dan juga rasul. Jadi nak sanakan tugas rasul, nak sampai ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak sampaikan ayat Allah, nak sampaikan nasihat dan isi kandungan ajaran agama, nak kena hafaz ayat-ayat Quran ni. Maka Nabi SAW adalah satu perkara yang Nabi laksanakan, yang Allah SWT tegur dalam ayat Quran ni, terutama surah ni. Biasanya teguran ni ada kesan yang tak berapa cantik sangatlah kan. Terutamanya orang-orang yang berkedudukan ni, bila kena teguran tu tak berapa cantik. Tapi yang menariknya, Nabi SAW ni, walaupun Allah SWT tegur, kerana teguran tu memanglah memperlihatkan adanya kesilapan dan kekurangan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap zahirkan juga. Sebelum ni kita bahas surah Abasa. Surah Abasa Surah Abasa tu, saya tengok dalam Quran ni ada 2 surah yang Allah namakan surah tu dengan perkataan fi'il ataupun verb. The rest ataupun yang lain ni semua kata noun ataupun kata nama. So Abasa ni kata kerja, kata perbuatan, yang perbuatan tu dilakukan oleh Rasulullah sendiri, iaitu Abasa, iaitu dia yang bermasam muka, Nabi yang masam muka tu. Itu dijadikan tajuk surah. Mungkin tak cantik, tapi penamaan nama-nama surah ni, ini bukan keputusan Rasulullah, ini adalah keputusan daripada Allah. Kenapa surah Maryam tak ada surah Aminah contoh? Ni Allah SWT yang tetapkan, bukan Nabi SAW yang tetapkan. Tapi Rasulullah tetap bacakan, sampaikan, sebutkan surah yang menyentuh dan juga menenggu diri baginda. Samalah surah ni, tapi surah ni teguran itu sebenarnya adalah teguran yang membawa kebaikan kepada Rasulullah dan juga kelegaan pada Rasulullah. Dan pada saya terutamanya pada ayat 16 sampai ayat 19, bila Allah SWT tegur Nabi jangan tergopoh untuk membaca ayat Quran sehinggalah nanti malaikat Jibril selesai baca dulu, barulah baca balik, kan.
Mungkin masa tu ialah kita mungkin sibuk, kalau boleh nak cepat hafal kan, ataupun nak cepat catat ke ayat tu lah, macam tu lebih kurang. Jadi Allah kata tak apa, nanti Allah SWT akan tentukan urusan seterusnya. Ada beberapa surah yang Allah SWT isytiharkan, saya sebut sebagai kenikmatan kepada Rasulullah dalam Rasulullah melaksanakan tugas sebagai Rasul ni. Rasul nak baca ayat Quran. Macam kita tak apalah, lupa ayat, buka handphone, buka Quran. Zaman tu Quran tak dibukukan lagi. Quran ini disimpan di dalam dada-dada manusia, dalam dada Nabi SAW, dada sahabat-sahabat. Bagi mereka yang tulis pun tak ramai, dan tulisan ini pun tak lengkap antara satu sama lain. Sebahagian sahabat banyak ni simpan catatan. Itu pun bukan atas kertas tak ada lagi masa itulah. Tempat lain ada, cuma kita ingat zaman Nabi dekat Makkah dulu kan senang nak dapat kertas ni, tulis atas kulit binatang dan sebagainya kan. Itu antara kesusahan dan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi Allah kata tak apa. Macam surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, ini surah yang Allah isytiharkan kelonggaran dan kenikmatan pada Nabi lah. Mana jangan takut kalau ayat Quran ini tak hafaz, Allah akan pastikan ayat itu akan terpelihara dalam diri manusia. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami, yang Allah SWT, yang akan pastikan Al-Quran ini senantiasa dibacakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar dikau tidak akan lupa lagi. Lepas ni tak akan lupa lagi dah. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah SWT nak jadikan dia lupa. Itu biasalah, kalau kita ni lupa, sesekali lupa, itu normal bagi seorang manusia ataupun makhluk Allah. Kalau tak lupa, tak letih, tak lemah, itu lain tu dah. Itu lain. Allah bagi kita kekurangan ni supaya kita jangan sampai tahap nanti melampau. Ada orang tak sakit, bila tak sakit ni nanti dia ingat dia sihat, dah lain, dia fikir lain dah. Aku ni jangan main-main tau, tak pernah sakit, dah lain fikir dia dah. Jadi macam Firaun dah. Firaun tak pernah bersin, tak pernah sakit, dia dah fikir diri dia lain dah, fikir diri Tuhan dan sebagainya. Jadi sikitlah ringkasan, kita tengok kepada tafsir ni sikit. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita beritahu, tafsir ada asbabun nuzul. Surah ini daripada 15 ayat yang pertama kita baca ni, daripada 15 tu ada ayat 3 dan 4 yang mempunyai asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Adi bin Rabi'ah yang berkata kepada Rasulullah SAW, yang bertanyakan bilakah kiamat itu akan berlaku. Ini soalan-soalan yang sangat masyhur, bukan saja dalam hadis tapi ayat-ayat Quran. Dalam surah Al-Muluk kita selalu disebutkan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, bilakah hari kiamat tu akan berlaku. Dalam surah-surah yang lain pun ada disebutkan. Antaranya ialah surah dalam surah Jin pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, kul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Bermula daripada ayat 25 sampai ayat 26 disebutkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sebut pada mereka, aku tidak mengetahui apakah azab yang diperingatkan dan juga yang diancamkan kepada kalian itu dia sudah dekat ke ataupun masih lagi jauh lama lagi. Itu bukan dalam pengetahuan saya. Dia yang Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang maha mengetahui perkara yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang perkara gaib itu. Soalan ni soalan yang paling banyak dipertanyakan ataupun ditanya memanglah, tapi dinyatakan dalam Quran. Kerap kali ditanyakan, bila hari kiamat tu? Bila hari kiamat? Kita pun biasalah baca dalam hadis-hadis ni. Kita baca hadis 40. Hadis 40, kita baca hadis Jibril, hadis nombor 2 tu. Kan, bila malaikat Jibril datang jumpa Nabi tengah kuliah bersama dengan sahabat-sahabat.
Ringkas cerita, datang depan dengan Nabi, bertemu lutut dengan lututnya, meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Rasulullah sambil bertanyakan beberapa soalan. Akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Dia tanya, Nabi jawab. Kemudian bila Nabi jawab, dia mengiyakan jawapan yang Nabi SAW sebut tu. Pelik, sahabat-sahabat pelik lah. Kemudian dia tanya pula, mata sa'ah, bila hari kiamat? Nabi SAW bersebut kan, orang yang tanya tu yang lebih tahu daripada orang yang kena tanya ni. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kan? Okey, kalau macam tu malaikat Jibril tanya, apa tanda-tandanya? Maka Rasulullah pun sebutlah tanda-tandanya kan. Beberapa tanda-tanda yang disebut. Soalan-soalan yang masyhur disebutkan, sama ada hadis ataupun yang Quran. Ketika sahabat Nabi SAW sebut tentang soalan ni, lalu Rasulullah SAW beritahu kepada Adi. Namun Adi terus menyatakan pendiriannya. Dia berkata, seandainya hari itu dapat kulihat dengan biji mataku, aku tidak mempercayainya. Aku tidak akan beriman dengannya. Minta maafkan sahabat ni, orang yang bernama Adi bin Rabi'ah yang jumpa Nabi SAW. Aku tidak akan beriman dengannya. Bagaimana mungkin Allah akan mampu mengumpul segala tulang belulang setelah ia hancur dan berselerakkan? Bersempena dengan soalan dan pendirian beliau yang dia zahirkan depan Rasulullah tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Bahkan ada yang mengatakan ayat ni diturunkan bersempena peristiwa Abu Jahal yang berkata, adakah Muhammad menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkan tulang belulang setelah ia hancur, kemudian dia ciptakan makhluk yang baru. Cerita tulang pun juga perkara yang masyhur dalam Quran. Cerita tulang ni kita tengok dalam surah Waqiah contohnya kan. Surah Waqiah Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-56, minta maaf, surah yang ke-56 tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'izama a inna la mab'usun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin. Daripada ayat 47 sehinggalah 49 surah Waqiah. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang kami pun menjadi reput, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Tulang dah reput dah, sebahagiannya dah sebati dengan tanah, boleh hidup balik ke tulang tu? Tu antara soalan-soalan yang disebutkan. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan juga? Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, ya memang betul. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yasin, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang sebenarnya dalam tafsir sebut, datang bertemu Rasulullah bawa tulang yang sudah reput, jumpa Nabi SAW, tanya dengan Nabi, bawa tulang tu, man yuhyil 'izama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang reput ni wahai Nabi Muhammad? Kan Allah Subhanahu Wa Taala kata, kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkan tulang belulang yang reput itu ialah Allah, itu pun Tuhan yang menciptakan tulang ni dulu. Kalau tulang ni dulu boleh hidup, kemudian nak hidupkan balik pun apalah masalah bagi Allah. Dulu contoh saya, kalau saya mati tinggal tulang, atau orang tanya, boleh ke tinggal tulang hidup balik? Dulu sebelum saya hidup tulang apa pun tak ada, boleh bagi hidup? Terus kalau kita tengok balik, ketika Allah SWT kait ataupun nak kuatkan keyakinan manusia ni ataupun kepercayaan manusia ni, terutamanya untuk menyedarkan mereka tentang kekuasaan Allah nak menghidupkan manusia yang sudah mati tadi. Biasanya Allah akan kaitkan asal-usul kejadian manusia. Ini biasa. Contoh, sebelum ni kita bahas surah Al-Insan. Jadi kita tengok introduction surah Al-Insan ni. Kita tengok ni menarik.
Allah kata hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa yang pada ketika itu belum dikenali lagi. Pertama, ingat manusia ni dia adalah makhluk paling junior sekali. Dia paling, orang lain dah hidup lama dah. Siapa hidup lama ni? Malaikat, iblis. Mereka ni senior lama dah. Masa mereka dulu ribu-ribu tahun dulu hidup kat dunia ni, mereka tak pernah bercerita, tak pernah berbincang, tak pernah dihidupkan tentang nanti akan ada manusia tau, ataupun akan ada makhluk lain yang akan hidup. Masa tu tak pernah sebut. Lam yazkur syai'an mazkur, tak pernah sebut pun. Tapi kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ciptakan juga. Boleh bagi ada manusia kemudiannya. Masa itulah malaikat pun terkejut, kan? Allah Subhanahu Wa Taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah dikau yang ni Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan padanya itu bumi ni manusia ataupun makhluk yang akan menghancurkannya dan juga merosak serta menumpahkan darahnya? Tu malaikat. Dia pun iblis tak puas hati pula, kerana nak kena sujud kepada adik bongsu dia. Adik bongsu lah. Manusia ni dia junior kan. Mana kita panggil Abang Long, Abang Ah, Allah panggil pergi sujud dengan ucu ni manusia ataupun Nabi Adam. Marah Abang Long. Iblis marah, tak puas hati dia. Kerana dulu dia tak nak terfikir benda ni ada ataupun dijadikan. Okey. Kemudian Allah kata inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu daripada air mani. Air, tuan-tuan, yang akan menjadi asal usul kejadian ni. Walaupun kita tahu manusia itu Nabi Adam dicipta pada tanah. Kemudian untuk kelangsungan ciptaan yang seterusnya memerlukan kepada benih ataupun punca lain pula, iaitu air mani dan juga benih wanita. Asal dulu tanah. Ada bahas antara ulama-ulama moden ni kata zaman Nabi Adam cipta pada tanah ni prototype. Mula-mula dulu. So kita contohlah handphone ni mula-mula body dia lain dulu. First prototype lain. Kemudian bila dah confirm production, barulah dia guna bahan yang lain pula. Contoh lebih kurang gitulah. Tapi nak beritahu tadi, cipta daripada air mani ni sebenarnya suatu benda yang pelik. Macam mana cecair kemudiannya berubah menjadi objek yang legap. Kita ni objek legap ni, liquid kemudian menjadi sesuatu yang legap macam ni. Itu satu benda yang sangat pelik lah kalau ikutkan dari sudut logik, tapi boleh berlaku. Jadi apalah sangat untuk Allah SWT juga nanti daripada tulang yang repot boleh hidupkan semula. Macam tadilah, daripada air boleh menjadi makhluk sebegini rupa. Cukup sekadar tu saja. Dengar sedikit khabarkan ada program lain. Nanti kita akan sambung pada pertemuan lepas, baru asbabun nuzul. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang kita bahas tafsir secara khusus permula ayat pertama sehingga ayat 15. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rambu dengan tasbih kafarah salatul asri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.